Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Sebelum kita mulakan majlis ilmu pada petang ini, izinkan cikgu menyebut Tuan Syarif Osman, Tuan Guru Besar Sri Samudra, bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Terima kasih pada Cik Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari kehadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah kami dengan kesihatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Cikgu Syarif atas pimpinan baca doa sebentar tadi, agar segala urusan perkongsian ilmu pada petang ini dapat dipermudahkan. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan sesi perkongsian petang ini dengan snippet yang disampaikan oleh Datuk Dr. Amin Senin secara rakaman video pada kali ini. Majlis persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rakan-rakan guru yang hadir pada petang ini dalam siri CDL online PGB. Saya ingin berkongsi persoalan pokok dalam pendidikan ini, khususnya dalam institusi pendidikan, sekolah khususnya. Persoalan yang berbunyi, kenapa sekolah diwujudkan? Saya berpendapat soalan ini perlu sentiasa kita aju dan tanyakan kepada diri kita. Dan pastinya, sebagai pendidik, kita perlu menjawabnya dengan ikhlas. Kenapa? Saya berkata sedemikian. Kerana intipati jawapan yang betul kepada soalan tersebut, saya percaya akan membentuk jiwa pendidik yang sebenarnya. Jiwa yang dapat mencorak gaya fikir dan amalan guru-guru. Jiwa yang akan memberi impak besar kepada anak-anak didik kita di sekolah. Dan untuk kita memahami persoalan ini, iaitu persoalan kenapa sekolah diwujudkan, saya ingin berkongsi satu model pemahaman yang dikemukakan oleh Simon Sinek yang beliau kongsikan dalam bukunya Start with Why. Dalam Golden Circle ini yang kita lihat, dia ada 3 bulatan yang menggambarkan soalan-soalan pokok yang membawa kita kepada persoalan kenapa ataupun why. Kalau kita lihat yang berada di luar itu ialah soalan what. What do you do? Apa yang kita buat? Dan saya rasa kita sebagai pemimpin sekolah, sama ada kita sebagai pengetua ataupun guru besar, sebenarnya kita sentiasa sibuk dengan hal-hal pengurusan sekolah. Dan sering kali pula kita
tenggelam dengan rutin harian pengurusan sekolah. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita kadang-kadang terlupa dengan persoalan why yang menjadi teras kepada tujuan. Ya, tujuan. Paling baik pun selalunya kalau kita di sekolah, kita banyak berbincang dengan guru-guru kita, bagaimana kita melaksanakan the what itu, benda yang kita nak lakukan itu. How do we do what you want to do? Itu dalam circle yang kedua yang dibincangkan oleh Simon Sinek. Tapi sebenarnya jarang sekali, dan kita selalu terheret tenggelam dengan persoalan how dan what ini kerana kita jarang bertanya soalan why, kenapa. Why do you do what you have to do? Kerana perkataan persoalan why ini akan membawa kita ke persoalan the purpose, tujuan, hasrat perkara yang kita lakukan. Dan dalam konteks institusi, untuk menjawab persoalan kenapa sekolah diwujudkan, pertanyaan why ataupun kenapa sekolah diwujudkan inilah sebenarnya yang disebut oleh Michael Fullan sebagai the moral purpose ataupun tanggungjawab moral sekolah itu diwujudkan. Dan dia akan menjadi tanggungjawab moral kepada mereka yang memimpin atau mengetuai institusi berkanan. Kalau kita di sekolah, pastinya kita sebagai pengetua dan guru besar akan bertanggungjawab untuk memastikan hasrat tujuan kenapa di sekolah diwujudkan. Sebab itu, saya percaya kalau kita sentiasa bertanya kenapa sekolah diwujudkan ini, dia akan banyak membantu kita dalam memberikan kita fokus dalam kerja kita, memberikan kita tumpuan yang sebenarnya, dan kita tidak akan terheret perkara-perkara yang sampingan atau peripheral dalam pengurusan harian kita. Bukan saya katakan pengurusan harian itu tidak penting, tapi kita sebagai pengetua dan sebagai guru besar, saya berasa ada kalanya kita perlu bertanya soalan itu kepada diri kita, dan sekali-sekala kita perlu berkongsi dengan rakan-rakan guru kita berkaitan why, kenapa sebenarnya kita berada di sekolah ini, kenapa kita perlu berada di bilik darjah, dan kenapa kita perlu berhadapan dengan anak murid kita setiap hari. Sebab perkataan kenapa atau the why part itu akan membawa kita kepada intipati tanggungjawab moral yang diamanahkan kepada kita. Dan saya tidak berhasrat untuk memberikan jawapan kepada pertanyaan kenapa sekolah diwujudkan, kenapa kita perlu berada di sekolah, dan kenapa kita perlu berada di bilik darjah. Dan ini sudah pasti atas kebijaksanaan rakan-rakan pengetua dan guru besar untuk membincangkannya bersama-sama dengan guru kita di sekolah. Sekali lagi saya tekankan bahawa untuk memastikan kita tidak terheret, terlupa tanggungjawab moral, the moral purpose kita menjawat, memegang amanah kepimpinan dan juga amanah sebagai pendidik ini, persoalan why, kenapa sekolah diwujudkan itu perlu selalu kita tanya. Dan untuk pengetahuan, soalan inilah yang selalu memandu saya ketika saya berkhidmat secara resminya dalam perkhidmatan pendidikan. Sejak saya berada di sekolah, jadi penolong kanan, jadi pemimpin sekolah di PPD, di GPN dan juga sehingga di kementerian. Saya sentiasa mengulang-ulang pertanyaan ini kepada diri saya. Dan inilah yang membawa saya kepada persoalan pokok, persoalan gambaran besar, tanggungjawab moral yang perlu saya laksanakan. Dan sekaligus dia memberikan saya kekuatan dan kepercayaan untuk meneruskan tanggungjawab moral saya dalam pendidikan. Dan saya berharap perkongsian saya pada petang ini akan dapat memberikan sedikit
sentuhan atau jentikan untuk kita sama-sama menjawab sejujurnya kenapakah sekolah itu diwujudkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Dr. Amir Senin dalam kesibukan sudi meluangkan masa untuk buat perkongsian yang amat bermakna dengan tajuk kenapa sekolah perlu diwujudkan. Tentunya ahli sidang yang ada dalam Zoom ini, ayuh kita perlu sedar dan terus membuat refleksi kepada persoalan ini, kenapa sekolah diwujudkan. Dan tentunya sebagai pendidik, kita berjiwa mendidik dan memimpin dengan mengaitkan tindakan kita selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta tanggungjawab moral yang harus dipikul oleh setiap guru, baik di peringkat sekolah rendah, menengah maupun di peringkat tinggi. Selaras dengan hala tuju, Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin melahirkan anak yang baik lagi cerdik, ABC, dengan bertepatan kepada tema Hari Guru tahun ini, Guru Insani, Pemangkin Generasi Madani, kita percaya atas slogan dan matlamat yang ingin dilahirkan, banyak kerja yang kita perlu buat, baik dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Amir Senin selaku pengasas CDL atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Jadi seterusnya kita teruskan dengan program hari ini, program CDL PGB Siri 2 yang kita datangkan satu tetamu hebat iaitu Cikgu Syarif Osman. Jadi kita teruskan acara. Jadi tanpa melengahkan waktu, izinkan Cikgu T perkenalkan seorang tokoh kepimpinan pendidikan yang hebat dalam sumbangan dalam arti dan baisi. Kalau saya tengok biodata, resume, Cikgu Syarif memang hebat. Beliau seorang tokoh hebat yang sudi bersama-sama kita pada petang yang mulia ini, iaitu Tuan Guru Besar daripada Sekolah Kebangsaan Seri Samudra dari Banjong, Perak. Cikgu Syarif memiliki sijil perguruan asas MPISA, Diploma Pengurusan dan Kepimpinan daripada PIAB, Ijazah Sarjana Muda Kepujian UPM dan UM. Sehingga kini, Cikgu Syarif telah berkhidmat selama 27 tahun dalam dunia pendidikan dengan pengalaman yang begitu luas sekali, yang mana pernah berkhidmat di 6 buah sekolah kebangsaan, antaranya SK Jengka 21, Maran Pahang, SK Serengkam Maran Pahang, SK Maran, SK Ladang Hontli, SK Meruas Banjong dan SK Seri Samudra sekarang yang mula pelantikannya pada tahun 2002. Banyak sumbangan Cikgu Syarif antaranya merupakan penceramah utama matematik di seluruh negara, merupakan ahli panel penyampai didik TV KPM, penulis modul pembelajaran matematik secara inquiry PMSI, tenaga pengajar utama Pusat STEM Negara, penceramah dalam talian PA and MA Learning, penceramah GPS Bestari dalam talian, penceramah syoknya teruka ilmu di rumah dalam talian, jurulatih utama matematik KSSR, kebangsaan jurulatih TMK Negeri, jurulatih utama ICTL kebangsaan, Cikgu Tiup pasukan itu, JU utama VLE daerah dan ahli Skype Malaysia. Tidak cukup dengan itu, Cikgu Syarif juga mempunyai rekod pencapaian cemerlang sepanjang tahun perkhidmatan sejak 2001 sehingga kini. Antara anugerah hebat yang pernah diraih, anugerah Top 5 Malaysia Teachers Prize pada tahun 2022, anugerah Emas Inovasi Peringkat Antarabangsa 2022, anugerah Emas Inovasi Peringkat Kebangsaan 2022. Terlalu banyak pencapaian yang telah direkodkan dalam sepanjang perkhidmatan beliau sebagai guru cemerlang dan Tuan Guru Besar cemerlang sekarang. Jadi kita teruskan perkara ini, kita serah kepada Cikgu Syarif untuk teruskan acara Tuan. Terima kasih.
Terima kasih pada Cikgu T. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan puan untuk program kita pada petang ini, iaitu satu sesi perkongsian amalan terbaik daripada saya, iaitu Syahribi Osman pada SK Seri Samudra. Banyak yang diceritakan oleh Cikgu T tadi, macam-macam pula. Terdedah habis semua. Okay. Sebagai inspirasi kepada rakan-rakan. Dan petang ini saya akan buat satu perkongsian amalan terbaik yang saya dijalankan di SK Seri Samudra Manjung, yang mungkin boleh digunakan diaplikasikan di sekolah tuan-tuan puan, ataupun buat penambahbaikan, yang mana saya rasa yang saya buat ini, amalan terbaik ini telah memberikan impak yang baik kepada sekolah dan memberikan suatu saya rasa suasana harmoni dalam sekolah berdasarkan apa yang saya buat. Baik, perkongsian ini mungkin tak lama dan kita ada sesi bersoal jawab. Bolehlah kita kemukakan soalan, insya-Allah. Saya akan cuba yang sebaik mungkin untuk perkongsian pada petang ini. Baik. Sekolah ni iaitu SK Seri Samudra ni tarikh operasi pada 1 Jun 2011 yang dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah pada waktu itu. Dan dari segi fakta sekolah ni satu sesi di mana kepimpinannya saya sendiri, PK Pentadbiran baru saja pencen, jadi belum ada pengganti. Kemudian PK Hal Ehwal Murid, PK Ko dan juga guru-guru ada 41 orang guru, warden ada 43, kemudian ada 4 tenaga bukan guru ataupun AKP dengan 20 buah kelas dan 713 orang murid. Saya seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu T tadi, mula berkhidmat pada 1996, posting daripada MPISAH, Maktab Penuh Sultan Abdul Halim, dan posting ke Pahang, hampir 20 tahun saya berada di Pahang. Kemudian barulah balik ke Perak, ya, bermula dengan jawatan sebagai guru besar di Perak. Posting ataupun transfer terus balik sebagai guru besar di SK Ladang Hantli, kemudian di SK Bruas dan juga sekarang berada di SK Seri Samudra. Dan pencapaian bukan show off tetapi sebagai sebagai satu untuk perkongsian, sebagai inspirasi. Saya mula berkecimpung dengan inovasi pada tahun 2010 dan selepas itu setiap tahun ada inovasi-inovasi yang dikongsikan, dan yang terbaru pada tahun 2022 dapat anugerah inovasi peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dan yang terkini iaitu tahun 2022 sebagai Top 5 Malaysia Teacher Prize. Cuma tahun 2023 belum lagi. Belum bergerak lagi, masih lagi fokus kepada program-program di sekolah untuk kita habiskan, dan insya-Allah selepas ini barulah bergerak dengan inovasi yang dah ada cuma belum lagi disebarluaskan ataupun dikongsikan. Baik, kemudian amalan terbaik 1Q 1R untuk hari ini. Sebenarnya program ini ataupun apa yang saya nak kongsikan ini adalah lebih kepada ke arah kerohanian. Mungkin pada setengah orang itu tak penting, tapi pada saya penting. Sebagai saya sebagai pentadbir, ini penting untuk menjadikan sekolah ini sebagai satu tempat untuk kita rasa gembira sepanjang hari kita berada di sekolah. Jadi program ini ke arah kerohanian sebagai nilai tambah kepada peningkatan jati diri dan motivasi guru serta anggota kumpulan pelaksana, iaitu AKP sepanjang bertugas. Iaitu bekerja boleh menjadi ibadah yang terbaik kerana ia juga merupakan sunnah Nabi. Islam menyukai orang yang kepenatan di dalam mencari rezeki yang halal kerana ia juga dikira sebagai ibadah. Jadi yang saya kaitkan dengan 1Q 1R ni lebih fokus kepada kerohanian, kepada guru-guru dan juga AKP di sekolah saya. Baik, 3 aspek utama yang ditekankan ataupun yang saya jadikan sebagai kenapa 1Q 1R itu sebagai suatu amalan terbaik. Saya berpegang kepada visi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu ke arah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Kita perlukan pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti datang daripada guru yang berkualiti. Kemudian itulah yang saya pegang yang pertama. Yang keduanya,
daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025, iaitu dalam 11 anjakan yang utama, dan anjakan yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Di mana peranan? Peranan ni pada seorang guru yang berada di sekolah. Okay? Semua ni peranannya pada guru. Sebelum pergi kepada murid, ini adalah peranan yang diberikan yang sepatutnya ada pada seorang guru. Jadi pendidikan berkualiti, kemudian melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai, masih lagi pada guru. Dan yang ketiga saya pegang, iaitu kemenjadian guru ke arah kemenjadian murid. Kita nak menjadikan seorang guru, menjadikan murid yang menjadi, betul-betul menjadi, kita perlu ada guru yang menjadi juga. Jadi kemenjadian guru ke arah kemenjadian murid. 3 faktor ataupun 3 aspek utama ini adalah kekuatan saya untuk menjadikan amalan terbaik yang saya buat ni, iaitu 1Q 1R ini, supaya semua aspek tersebut berada kepada guru dulu sebagai perkara utama ataupun tunjang utama sebelum melahirkan, menjadikan murid-murid yang berada di sekolah sebagai insan-insan yang betul-betul menjadi dan insan-insan yang menghayati nilai. Baik, faktor yang menjadikan 1Q 1R sebagai amalan. Yang pertamanya adalah kegembiraan bekerja. Kita berada di sekolah, kita fokus ataupun kita berada di tempat kerja kita 1/3 daripada kehidupan kita. Kadang-kadang kita tak sedar kita berada lama di waktu kerja kita. Kita berada sebenarnya 1/3 daripada kehidupan seharian kita di tempat kerja. Jadi sekiranya 1/3 itu dihabiskan tanpa kegembiraan, maksudnya kita berada dalam satu suasana yang sangat tertekan, satu keadaan ataupun satu tempat yang begitu menyiksakan, dan kita akan habis 1/3 daripada kehidupan sehari kita itu dalam keadaan yang sangat menjadikan sebagai satu tempat yang sangat menyusahkan ataupun tidak seronok ataupun memang membebankan. Jadi kita tak nak itu berlaku. Saya tak nak cikgu-cikgu saya dalam keadaan begitu tertekan dengan kehidupan dalam 1/3 kehidupan seharian mereka. Jadi kegembiraan bekerja menjadi aspek ataupun perkara faktor utama dalam wujudnya 1Q 1R. Yang kedua, kepuasan bekerja. Untuk puas bekerja, dia perlu ada kegembiraan, dia perlu ada suatu impak ataupun satu daripada hati nurani yang betul-betul nak bekerja. Kerja yang puas yang dibuat hasil daripada kerja yang dilakukan dengan betul ikhlas ataupun dengan betul dibuat tanpa paksaan. Baru dia buat dan dia hasilkan dengan kepuasan. Jadi gembira, puas, dan satu lagi ialah keikhlasan. Semua ketiga-tiga ini akan melahirkan suatu tempat ataupun suatu suasana kerja yang begitu baik, fokusnya kepada diri guru tersebut, dia gembira bekerja, dia puas bekerja, dia ikhlas bekerja, dan apa yang dilahirkan hasil pekerjaannya ataupun hasil perbuatannya ataupun hasil kerjanya adalah kerja yang betul-betul akan memberikan impak yang baik kepada murid. Jadi sebab tu saya letakkan 3 faktor ini untuk menjadikan 1Q 1R sebagai amalan ini untuk mewujudkan suasana sekolah yang memberikan impak kepada murid. Ya, sebab kita fokus kepada murid tetapi perlu daripada tunjangnya iaitu kepada guru-guru. Bila guru gembira, murid akan gembira. Guru hebat, murid akan hebat. Okay? Jadi di situ yang saya letakkan faktor-faktor yang menjadikan wujudnya 1Q 1R. Baik. Objektif utama bagi 1Q 1R ini ialah melahirkan jiwa yang tenang dan bersyukur pada setiap permulaan hari. Okay? Melahirkan jiwa yang tenang dan bersyukur pada setiap permulaan hari. Dan impaknya, apa kesannya? Guru-guru dan AKP dapat menjalankan tugas dengan lebih bersemangat dan komitmen tinggi. Ini saya melihat sendiri daripada apa yang saya buat dan impaknya berdasarkan penilaian saya dan juga daripada survei yang saya buat. Baik, apa itu 1Q 1R? Mungkin ramai yang tertanya. Dari tadi sebut 1Q 1R, 1Q 1R. Okey. Bila disebut pada kerohanian, okay, 1Q itu adalah satu muka surat Al-Quran yang perlu dibaca. Ini bukan paksaan tetapi galakkan. Okay. Dan 1R ialah wang RM1 untuk disedekahkan. Bila kita nak buat, iaitu 1Q 1R adalah amalan membaca satu muka surat Al-Quran
dan bersedekah RM1 setiap pagi sebelum memulakan tugasan ataupun bekerja. Yang ini bukan perlu tanya pada orang, tetapi saya boleh merasai sendiri. Apabila permulaan pagi kita datang ke sekolah, sebelum kita mulakan tugas, kita baca Quran satu muka surat, kita sedekah RM1, letakkan RM1 dalam tabung disediakan, kita akan rasa satu jiwa yang begitu tenang, begitu tenteram, begitu seronok untuk bekerja, dan kita akan berada dalam suasana, kalau kita gembira dan semua orang akan melakukan perkara yang sama, kita akan dapati bahawa suasana kerja itu akan lebih baik dan dalam keadaan harmoni yang begitu bersemangat. Yang ini berlaku dan tak perlu kita tanya, kalau ikut tak perlu tanya pada orang lain. Kita boleh rasai sendiri apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita lakukan setiap pagi sewaktu kita nak, sebelum kita memulakan pekerjaan kita. Jadi itulah satu Q, satu R. Iaitu satu muka surat Al-Quran yang perlu dibaca. Kita tak tetapkan, boleh baca bila-bila masa, tetapi di awal pagi, mungkin di rumah, ataupun waktu datang ke sekolah tu. Tapi yang penting, waktu pagi-pagi tu kita mulakan. Dan yang keduanya, kita sedekahkan RM1 untuk untuk menjadikan hari kita itu adalah hari yang begitu baik untuk permulaan kita. Baik. Bila sebut satu muka surat Al-Quran dan RM1 sehari, ini adalah yang sekolah kami dapat. Bermula pada 21 hari bulan 1, 2022, saya masuk 1 hari bulan 12. 1 bulan 12, 2021, hujung tahun. Tapi setengah, boleh kata awal bulan Januari 2022 tu baru saya memulakan tugas sebab ada kekangan-kekangan. Jadi saya mulakan pada 21 bulan 1, kami dah dapat kutipan, dan sehinggalah pada 18 hari bulan 4, 2023, dah ada jumlah sebanyak RM7,239. Dan duit tersebut kami gunakan untuk membeli benda-benda yang boleh diguna pakai ataupun boleh digunakan untuk menjadikan sebagai kita boleh dapat ganjaran balik ataupun pahala apabila orang menggunakan. Okey? Maksudnya di sini kita tak akan gunakan sebagai untuk dapat duit banyak tu kita kumpul, kita akan beli makanan ataupun kita buat jamuan, tak. Kita akan beli sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah. Yang pertama, kita beli sarung kerusi, kita beli slipper, kita beli PA system, speaker, kita beli plywood untuk buat partition, kemudian kita baiki pipe, beli kerusi plastik. Jadi kita menggunakan duit yang disedekahkan oleh guru-guru dan AKP di sekolah. Dan daripada duit itulah yang kita boleh buat banyak perkara yang kita rasa memang saya hadkan kepada RM1 saja. Saya tak hadkan, saya tak bagi pada cikgu-cikgu sedekah dalam sehari ke RM5 ke RM10, tak, RM1 je. Tetapi RM1 itu sangat membantu, sangat berkesan untuk kita dapat yang perlu. Sebelum ini kita perlu dapatkan sumbangan ataupun kita dapatkan daripada mana-mana pihak kan, tapi tak, sekarang tak perlu, cuma dapatkan daripada sahabat-sahabat guru, daripada rakan-rakan guru, daripada AKP yang sendiri keluarkan dan kita boleh beli sendiri. Jadi penghargaan ataupun menghargai bahan ataupun barang yang kita beli itu akan lebih nilai dia, dan juga murid-murid juga akan rasa barang-barang yang dibeli oleh guru hasil pada sedekah guru itu akan dihargai dengan lebih baik lagi. Dan di sinilah kita nampak sikit sangat RM1 kan, tetapi bila kita dapat kumpul sebanyak ini, baru kita nampak besarnya nilai dia. RM1 sehari, jadi seminggu RM5. Jadi benda yang mudah, tetapi sebenarnya memberi satu manfaat yang sangat besar kepada sekolah. Itu dari segi aspek bahan. Tetapi dari segi aspek kerohanian, kita telah memulakan kehidupan kita dengan bersedekah, baca Quran, dan kita rasa begitu bersemangat untuk bekerja pada hari tersebut. Boleh buat, cuba buat. Benda ni nampak sangat remeh, sangat mudah, tetapi sebenarnya sangat besar manfaatnya. Terutamanya kepada hasil yang kita kumpulkan itu, kita boleh beli, sampai boleh beli PA system, speaker, boleh beli kerusi plastik yang tak cukup di sekolah. Jadi kita tak adalah sangat bergantung kepada sumbangan-sumbangan orang lain. Okay? Jadi yang ini yang saya nak kongsikan supaya ramai boleh menggunakan ataupun mungkin boleh buat lebih baik daripada saya lagi untuk jadikan program ini ataupun amalan ini di sekolah tuan-tuan dan puan. Okay? Baik.
Saya buat survey. Nanti kata Syok sendiri pula kan, kata buat program tu macam orang kata bagus sangat kan. Tapi saya buat survey. Survey daripada guru-guru dan AKP. Yang buat survey setakat ni daripada 43 orang, iaitu AKP 4, guru 39. Yang pencen tu tak kecualikan, saya pun saya kecualikan. Jadi daripada jawab 43, jantinanya 8 lelaki, 35 perempuan. Memang di sekolah ni ramai perempuan, lelaki kurang. Baik. Yang saya untuk di dalam survey tersebut, saya tanyakan yang pertamanya ialah tahap kepuasan saya bekerja di sekolah ini sangat tinggi. Pada skala Likert saya letakkan skala sangat setuju, setuju dan tidak setuju. Daripada survey tersebut memang kita dapat lihat ada 3 yang tidak setuju. Itu normal. Mana-mana pun tempat, institusi ataupun organisasi, kita tidak mampu untuk memuaskan hati semua pihak. Okay? Jadi kita yang tidak setuju tu kita terima sebagai satu panduan untuk kita perbaiki di mana kelemahan kita. Okey. Baik. Jadi kita di situ kita nampak kebanyakan 28 setuju dan 28 sangat setuju dan 13 setuju bahawa mereka puas bekerja di sekolah, kepuasan mereka sangat tinggi. Okey, kepuasan bekerja mereka sangat tinggi. Ini yang pertama. Yang keduanya, persekitaran sekolah mampu meningkatkan motivasi diri saya. Dalam survey tersebut saya tanya yang ni. Dan daripada kutipan survey dapat bahawa sangat setuju 24, setuju 18 dan tidak setuju 1. Jadi persekitaran sekolah mampu meningkatkan motivasi diri bagi guru-guru dan juga AKP. Baik. Seterusnya, rakan sekerja saling membantu dan bekerjasama dalam setiap tugasan yang diamanahkan. 100% setuju dan sangat setuju. 29 sangat setuju dan setuju 14. Jadi secara tak langsung apa yang kita nak kaitkan dengan apa yang kita buat tadi saat membaca Quran dengan sedekah pada awal pagi, dan kita nampak di situ ada perkaitan antara hubungan di mana jiwa ataupun diri cikgu-cikgu dan AKP rasa lebih tenang. Dan di situlah lahirnya sikap ataupun peranan guru untuk saling bantu-membantu, sikap nak bekerjasama, di situ akan lahir. Sebab dia lahir daripada hati ataupun jiwa yang bersih. Dan kita perlu buat macam ni. Sebenarnya saya buat ni, sebenarnya saya pegang kepada saya bekerja dengan orang. Saya bukan bekerja dengan robot. Jadi orang ada perasaan. Jadi kita kena jaga hati nurani mereka. Saya tak boleh baiki, saya tak boleh berikan sesuatu yang memuaskan hati mereka, tapi mereka yang perlu memuaskan hati mereka masing-masing. Jadi guru dan AKP perlu berikan kegembiraan mereka sendiri. Saya tak mampu memberikan kegembiraan. Saya tak mampu memberikan kepuasan. Mereka yang memberikan kepuasan. Dari mana datang? Daripada hati mereka sendiri. Dari mana nak dapat? Daripada membaca Al-Quran, daripada bersedekah. Kita nampak simple, tetapi sebenarnya akan memberikan jiwa dan hati yang betul-betul ikhlas untuk bekerja. Okey, yang survey yang berikutnya ialah hubungan antara warga sekolah sentiasa baik dan harmoni. Jadi kita anggap 100%, iaitu sangat setuju 27 dan setuju 16. Jadi keseluruhannya memang hubungan antara warga sekolah sentiasa baik dan harmoni. Memang jelas saya nampak mereka tak ada kekok untuk buat kerja sampailah orang kata sampai kadang sampai ke malam, sampai pukul 6, pukul 7 sanggup berada di sekolah lagi untuk sama-sama bekerja, sama-sama buat untuk menyiapkan program apa saja. Tak ada pun rasa iri hati ataupun apa saja yang negatif. Kebanyakannya semua sanggup, semua berela hati, dan hubungan inilah yang kita terapkan untuk jadikan sekolah ini sentiasa dalam keadaan terkawal dan dalam keadaan yang baik. Baik. Seterusnya iaitu saya sentiasa berasa bersemangat dan ikhlas untuk bekerja, dan kita nampak di sini ada satu yang tidak setuju. Dia tidak ikhlas. Bukan tak ikhlas tu. Ada perkara-perkara yang mungkin tidak memberikan kepuasan ataupun keikhlasan pada dia, pada seorang yang menjawab ni. Jadi yang lain tu sangat setuju dan 14 setuju, 28 sangat setuju dan 14 setuju, 1 tidak setuju. Jadi kita nampak keseluruhannya daripada survey ini, supaya saya tak rasa yang saya buat ni suatu yang berikan impak yang baik, saya tak nak syok sendiri. Jadi saya akan
buat survey supaya saya dapat betul-betul ini adalah hasil daripada apa yang mereka lakukan selama ini. Sejak daripada 2022 hinggalah ke hari ini, apa yang mereka buat setiap hari sebenarnya memberikan impak yang baik kepada sekolah. Okey. Baik, ini impak-impak yang boleh saya tunjukkan, kesan-kesan ataupun apa yang telah memberikan manfaat kepada pihak sekolah khususnya, di mana apabila kita dah mulakan, guru-guru suka bekerja, guru-guru sangat ikhlas bekerja, rasa seronok bekerja. Jadi bila berada dalam keadaan macam itu, di sinilah kami dapat pada tahun lepas, pada tahun 2021 ketika saya masuk, saya telah dengan sukarela guru-guru ini, saya telah dapat satu kumpulan guru-guru inovasi seramai 21 orang. Saya secara sukarela dengan bimbingan dan juga kerjasama daripada semua pentadbir, dan akhirnya kami dapat membentuk 21 orang guru yang terlibat dengan inovasi, dan 21 orang guru ini pada tahun 2021 ke 2022 dan 2023 secara keseluruhannya 43 orang guru telah bersetuju, telah berada dalam kelompok ataupun dalam kumpulan guru-guru inovasi. Jadi bukan lagi seorang, bukan lagi 2 orang, bukan lagi 21, tetapi 43 orang guru SK Seri Samudra adalah guru inovasi. Dan kami menjadikan SK Seri Samudra sebagai hub inovasi yang akan kami libatkan juga dengan komuniti dan juga masyarakat sekeliling serta ibu bapa yang ada di sekitar kami untuk berterus bersama dengan kami dalam membina bahan-bahan inovasi. Jadi ini impak yang kami dapat. Yang seterusnya, daripada impak tersebut lahirlah inovasi-inovasi yang kami dapat kumpulkan, dan yang terbaru iaitu inovasi pasu kopi yang dihasilkan oleh guru dan murid ini telah berjaya untuk membawa kami kepada top 15 global school, dia punya world best school, WBS World Best School, yang telah kami dapat yang ke-15 terbaik dan telah dihantar ke peringkat antarabangsa, dan insya-Allah pada 16 hari bulan akan dapat pengumumannya. Macam mana pun tak pasti, tapi yang pentingnya kami telah sampai ke peringkat antarabangsa hasil pada inovasi-inovasi yang telah dilahirkan oleh guru-guru pada tahun 2022. Okey. Ini adalah inovasi-inovasi hasil daripada kepuasan bekerja, keikhlasan bekerja, keseronokan bekerja, dan di sinilah lahirnya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh 21 orang guru yang pada tahun 2022. InsyaAllah 2023 akan banyak lagi inovasi yang akan kami hasilkan. Dan ini pencapaian-pencapaian di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa daripada guru-guru. Sebab saya fokus pada guru-guru. Sebab inovasi ini sebenarnya lahir daripada guru-guru, dan guru-guru melahirkan inovasi tersebut daripada masalah murid. Masalah yang timbul dalam kelas, hasil pengajaran mereka ada yang bermasalah. Di situlah lahirnya inovasi daripada guru-guru, dan secara tak langsung inovasi itu akan membantu mereka menyelesaikan masalah murid yang timbul. Jadi di situlah yang kita nak, apabila timbulnya ataupun terhasilnya inovasi daripada guru-guru, hasil daripada keseronokan mereka bekerja, kegembiraan mereka bekerja, keikhlasan mereka bekerja, kepuasan mereka bekerja, di situlah akan berikan impak seterusnya kepada murid. Yang itu yang saya letakkan tadi, kemenjadian guru ke arah kemenjadian murid. Jadi kita fokus kepada guru yang menjadi dulu, dan akhirnya dia akan pergi juga, secara tak langsung dia akan pergi juga kepada murid, sebab guru akan berada dengan murid. Jadi itu yang saya letakkan 1Q 1R. Okay? Jadi saya rasa itu saja Cikgu T untuk perkongsian kita pada hari ini. Yang bendanya tak adalah complicated, cuma yang saya nak kongsikan di sini adalah benda yang nampak simple tetapi ke arah kerohanian untuk menjadikan jiwa seorang guru itu betul-betul seorang guru sebenarnya boleh lahir daripada satu amalan baik yang mudah macam ni. Jadi semua orang boleh buat, insya-Allah tak ada masalah.
Saya rasa itu saja Cikgu T untuk perkongsian setakat ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih kepada Cikgu Rasyaril. Satu program, satu R yang betul-betul nilai murni dia tinggi lah. Yang mana telah membentuk minda dan emosi cikgu atau warga sekolah dengan satu niat pergi kerja itu ibadah, termasuk amalan harian dia 1Q1R. Tentunya majoriti guru di sekolah termasuk anak-anak akan mempunyai emosi kegembiraan, keseronokan dan kepuasan bekerja lah. Tentunya ikhlasan tu datang lebih dahulu kerana kesediaan untuk menghulurkan bantuan, sumbangan dan sebagainya. Mungkin sebelum saya buka ruang kepada ahli-ahli lain tanya, saya nak tanyalah Cikgu Syaril macam mana dari segi siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga kutipan itu? Terima Okey, kasih. untuk kutipan tu, kita ada satu tabung macam saya tunjuk dalam gambar tadi. Tabung itu setiap kali cikgu nak datang je untuk daftar ataupun untuk scan nama untuk pagi-pagi tersebut. Jadi di situlah kita galakkan scan je nama untuk kehadiran pada hari tersebut, terus masukkan RM1. Memang saya bagi tahu jangan lebih pada RM1 Sebab bila letakkan RM5 ataupun RM10, kita takut dia buat sehari je. Lepas tu dia tak buat kan. Sebab kita nak secara konsisten, secara istiqamah, secara konsisten setiap hari dia akan buat sedekah. Kalau dia buat sehari terus RM10, esok dia tak buat lah kan. Jadi setiap kali dia akan daftar nama untuk masuk pada hari tersebut, terus dimasukkan RM1. Okey, nampak RM1 kecil je kan, tapi dia memberikan impak yang besar. Dan duit tu diuruskan oleh PK1 dalam tabung tu. Kemudian bila dah kutip, kita akan kumpulkan dan saya serahkan pada PK1 lah untuk buat penyata kewangan tersebut, dan kita maklumkan pada semua guru di mana duit mereka kita laburkan ataupun kita gunakan. Macam tadi memang kita buat penyata tersebut dan kita beritahu pada cikgu, okey, duit untuk kali ini kita beli PA system, duit untuk kali ini kita beli kerusi, duit untuk kali ini berapa, kita nyatakan dalam grup WhatsApp apa yang kita buat di situ. Dan di situlah kita dapat selesaikan banyak perkara, terutamanya dari segi kerosakan yang perlu tindakan segera, kita boleh buat dengan menggunakan duit tersebut. Okey, Cikgu T kan bukakan sidang untuk soal jawab ni daripada ahli-ahli yang ada dalam talian. Terima kasih kerana hadirkan diri kepada sesi CDL PGB CD2 yang dikelolakan oleh pihak CDL lah. Minta ahli-ahli typekan soalan sekiranya ada kekangan untuk berucap secara dalam talian. Cikgu Hamidah ada tanya tu berapa bilangan guru dan AKP. Guru dan AKP ada 43 guru dan 4 AKP yang kami ada di sekolah. Jadi kalau ikut calculation tu, sebab dari segi sedekah ni dia keikhlasan kan, ikhlas. Kalau kita buat calculation di situ, kita akan dapat lebih kurang anggaran, lebih kurang kata-kata semua sedekah kita akan dapat RM47 sehari. Tetapi tak semuanya berkemampuan kan, tetapi kita memang galakkan lah. Dan kalau sekiranya kita dapat RM40 sehari pun ataupun RM30 sehari, dalam seminggu 5 hari kita akan dapat RM150. RM150 sehari seminggu. Kalau sebulan kita akan dapat RM600. Okay? Kita buat calculation macam itu. Tetapi kita bukan sebenarnya, saya bukan bertujuan untuk kumpulkan duit itu. Saya sebenarnya untuk menjadikan amalan bersedekah dan baca Quran itu sebagai satu amalan yang rutin mereka akan buat hari-hari dan akhirnya memberikan impak kepada diri cikgu masing-masing, pada diri masing-masing sendiri. Sebab bila kita buat, kita akan rasa. Dia tak perlu kita tanya orang macam mana, tapi kita buat, kita akan rasa. Jadi itu yang kesan kepada guru-guru dan AKP yang ada di sekolah. Ada soalan lagi? Bendanya simple rasanya, sebab saya buat yang ini sebenarnya untuk kalau boleh disebar luas ataupun diguna pakai juga di sekolah-sekolah cikgu mungkin dengan cara lain, dengan cara tapi hampir sama. Sebenarnya lebih kepada kerohanian dan juga jiwa guru tersebut yang bila dia rasa gembira datang ke sekolah hasil daripada apa yang dia buat pada awal pagi. Sebab tu awal pagi tu sebagai pentadbir saya akan cuba elakkan diri saya daripada bermasam muka, daripada marah. Yang
pagi tersebut akan memberikan satu kesan yang sangat panjang sampai tengah hari, sampai waktu petang. Saya tak nak benda itu akan menjejaskan komitmen cikgu-cikgu ataupun AKP. Jadi saya akan cuba pagi tersebut dengan suasana yang ceria, jumpa senyum, tegur sapa, dan di situlah akan memberikan satu kesan yang berpanjangan sepanjang satu hari tersebut. Okey, ada Cikgu Manisa tanya, awal pagi itu serentak atau ikut waktu guru sampai sekolah? Tak. Pagi ni, maksud saya bila baca Quran ni, saya tak tetapkan satu masa, tak. Belum lagi dalam keadaan macam itulah, sebab lebih kepada sukarela ataupun keikhlasan. Cuma saya selalu ingatkan, maklumkan, okey kita baca Quran. Tetapi di mana nak baca Quran terpulang. Katakan lepas sekian nama dah masuk untuk sekian nama hari pagi-pagi tu, dia boleh pergi ke bilik dia sendiri dan baca Quran. Sebab Quran kita boleh baca di dalam handphone saja kan, tak ada masalah, di handphone pun ada. Jadi yang pentingnya pada permulaan pagi sebelum masuk kelas, sekejap je baca Quran, lebih kurang 3 ke 5 minit sahaja untuk satu muka surat, sekejap, tetapi mampu memberikan impak pada guru tersebut. Jadi tak ditetapkan waktu bila, mudah je. Jadi awal mungkin setengah tu rasa macam agak susah lah nak kan, kejar-kejar masa. Tetapi bila dia dah biasa, dia akan ambil sedikit 5 minit itu untuk diberikan, untuk dijadikan sebagai 5 minit yang sangat berharga untuk 5 jam ke 10 jam akan datang. 5 minit itu sangat berharga. Setakat ni Alhamdulillah semuanya memberikan kerjasama yang baik lah. Mungkin pendekatan tu yang akan pendekatan saya dengan cikgu tu kot akan membentuk mereka mudah bekerjasama kot. Mungkin macam tu lah. Tetapi kebanyakan cikgu-cikgu di sini Alhamdulillah saya dapat guru-guru yang hebat, sangat mudah dalam kerjasama dan juga apa saja perkara, dan itulah yang membantu saya untuk jadikan sekolah ni dari semasa ke semasa lebih baik. Oh, Cikgu Mazlina kata nak datang sekolah. Boleh. Saya boleh je nak datang, tak ada masalah. Sini pun ada kosong lagi 2. Okey. Ada lagi soalan? Hari ini simpan. Ya, Cikgu Syarif, ada soalan. Ya. Nak tanya, ada cadangan tak program yang untuk guru dan AKP ni diperluaskan kepada murid menengah tahap 2 ke? Okey. Saya sebenarnya saya dah nampak dah idea yang ni saya nak kembangkan, yang sekarang ni saya buat untuk murid. Jadi untuk guru dah menjiwai, dah merasai kehebatan dengan sedekah dan juga baca Quran. Dan untuk murid, saya pun plan untuk dalam sebulan 2 ni nak jadikan sebagai satu ruang waktu pagi, sebab mereka datang awal, 7 suku dah ada. Jadi waktu mereka berada di tapak perhimpunan, saya kita akan fokuskan sekurang-kurangnya, tak adalah satu muka surat, setengah muka surat ataupun satu surah yang pendek untuk mereka baca. Dan kita dah sediakan tabung, memang kita dah buat tabung dekat depan pintu masuk tu, kita dah sediakan tabung. Saya pun dah maklumkan pada baru ni dalam mesyuarat PIBG, saya beritahu pada ibu bapa, kata mulakan kehidupan anak tuan-tuan perempuan dengan bersedekah. Masukkanlah 10 sen sahaja di dalam tabung di dekat guard, masukkan 10 sen supaya dia rasa bahawa diri dia hari itu membuat satu amalan yang baik. Dan selepas itu dia akan terus berada dalam suasana yang begitu baik sebab dia memulakan kehidupan dia dengan kehidupan amalan yang baik. Dan di situ saya dah maklumkan pada PIBG, dan untuk bersedekah kita dah sediakan tabung. Dan lepas ini mungkin kita dalam proses nak buat jadual guru yang bertugas untuk pastikan ada guru akan memantau ataupun membimbing mereka untuk membaca satu surah pendek awal-awal pagi sebelum masuk kelas. Jadi saya nak perluaskan di peringkat murid pula selain pada guru. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan Cikgu Mazlina. Cikgu Mazlina tanya. Bagaimana pula aktiviti untuk cikgu non-Muslim? Ataupun semua guru AKP kat situ Muslim saja? Okey. Setakat ini, di sekolah ni ada seorang saja yang non-Muslim, dan yang menariknya, sebelum ni pun saya ada buat juga di SK Beruas, ada buat sebelum ke sekolah ni. Di situ juga ada seorang non-Muslim. Bila sebut bersedekah, dia dulu. Itu menarik. Dia dulu bersedekah. Di sini pun sama. Bila sebut bersedekah, dia dulu akan masuk.
maksudnya amalan ini bukan setakat Muslim melaksanakan, tapi non-Muslim juga boleh ikut. Ya. Jadi tak ada masalah sebab dia juga perlu menjiwai, perlu mempunyai jiwa yang gembira pada hari tersebut dan dia rasa ini baik dan Alhamdulillah setakat ini benda yang baik ini mudah diikuti oleh siapa saja sebab kita buat sesuatu yang baik. Betul. Semua agama kepercayaan mengajak orang berbuat baik. Ya. Betul Cikgu T. Sebab hari ni simple Cikgu T, tak ada soalan nak tanya. benda mudah tetapi boleh memberikan manfaat sampai tak ada soalan nak tanya. Tapi mengikut masing-masing sekolah kan, sekolah yang non-Muslim mungkin ada satu cara yang lain tetapi lebih kepada konsep yang sama iaitu menjadikan kegembiraan bekerja, keseronokan bekerja, kepuasan bekerja dan juga keikhlasan bekerja. Itu yang kita nak. Kita tak nak cikgu kita datang ke sekolah dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dia rasa sehari dia itu ataupun sepanjang dia bekerja 8 jam berada di sekolah tu dalam keadaan tertekan. Kita tak nak sebab pada saya perlukan cikgu-cikgu ini untuk bersama dengan saya untuk bersama-sama menaikkan sekolah dan menjadikan murid betul-betul menjadi. Saya tak boleh bekerja seorang, jadi saya perlukan guru-guru dan guru-guru saya adalah manusia yang mempunyai jiwa, yang mempunyai hati, jadi saya perlu pastikan hati mereka, jiwa mereka dalam keadaan baik. Kalau saya bekerja dengan robot, saya tak ada masalah. Jadi itu kaedah salah konsep saya. Jadi saya perlu pastikan mereka sentiasa gembira. Sebab itu pada awal pagi saya kata mulakan dengan sedekah, dengan baca Quran, senyum, jumpa senyum, okey. Senyum itu memberikan satu, walaupun senyum itu sedekah, tetapi senyum itu akan beri satu yang baik dalam hubungan kita dengan Tu saya nak tanya kan. Ya. Program ini memang sangat baiklah dan besar ertinya. Apakah bentuk orang kata penghargaan yang Cikgu Syaril bagi kepada cikgu-cikgu agar mereka terus bermotivasi kekekalan amalan itu? Bentuk penghargaan. Okay, terima kasih Cikgu Ting. Berkaitan dengan itu, saya buat satu lagi program iaitu nak kaitkan dengan supaya mereka terus bersemangat, iaitu dalam satu bulan tu akan ada penghargaan bagi 5 orang pekerja terbaik, guru dan juga AKP. Dalam bulanan itu pekerja terbaik, di mana saya akan buat satu Google Form yang Google Form tersebut dia akan dipilih oleh guru-guru. Mereka boleh pilih diri mereka sendiri dan juga rakan-rakan mereka, 4 orang lagi. Okey, maksudnya di sini saya tak akan terlibat sama dalam pemilihan sebab kita tak nak bias. Jadi mereka yang akan pilih. Cikgu-cikgu pilih diri mereka sendiri kalau mereka rasa bulan tersebut mereka bekerja sungguh-sungguh. Kerja hebat dah. Tapi memang semua cikgu bersungguh-sungguh. Tapi dia rasa kali ini dia hebat. Dia rasa dia memang kerja bersungguh-sungguh. Kemudian dia boleh pilih pula kawan-kawan dia sendiri nilai. Kalau saya nak pergi nilai seorang-seorang, saya tak nampak. Ada yang bekerja di belakang tabir, ada yang bekerja di belakang bangunan kan. Jadi saya tak nampak. Jadi yang nampak adalah rakan-rakan mereka. Jadi saya buatkan macam itu supaya Google Form itu mereka akan mereka pilih sendiri 5 tu dan berdasarkan undian tersebut barulah saya akan letakkan dalam WhatsApp group pemenang bagi bulan tersebut. Kemudian saya akan paparkan ada satu besar tepi dinding tu. Saya letakkan gambar-gambar bagi pekerja terbaik ataupun guru dan AKP terbaik bagi bulan tersebut. Bulan Mei dah ada dah. Tunggu bulan Jun pula nanti. Jadi itu yang saya buat dan mereka akan dapat sijil dan juga bouquet bagi setiap kali mereka mereka dapat. Ada yang dapat 2 kali, ya. Ada setengah dapat, cikgu saya dapat 2 kali, saya tak nak lah. Tapi bukan dia yang memilih, kawan dia yang pilih dia sendiri kan. Tapi dia rasa macam bersalah pula kan. Dia rasa bersalah kenapa dia dapat 2 kali ke 3 kali. Tetapi sebenarnya itu adalah hasil daripada penilaian kawan-kawan sendiri. Jadi yang itu nampak simple, kita keluarkan duit sikit saja untuk menghargai tetapi sangat memberikan impak juga kepada guru-guru kita untuk menjalankan tugas. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Syaril sebab dekat Sekolah Seni Malaysia Johor sendiri saya pun amalkan pekerja contoh pada setiap bulan sebagai tanda penghargaan lah. Kita yakin dan percaya sepanjang tahun adalah sekurang-kurang 12 orang yang diangkat sebagai suri teladan di sekolah kan. Ya, betul. Yang terbaru ni Cikgu T,
saya bawa cikgu-cikgu saya pergi ke Hat Nyai. Bawa ke Hat Nyai untuk berehat. Selepas mereka bekerja teruk, bawa ke Hat Nyai, kita carilah sumbangan-sumbangan yang ada, bawa ke Hat Nyai untuk mereka berehat. Itu salah satu daripada kita saya untuk menghargai cikgu-cikgu. Sebelum ni kita buat team building. Sebenarnya untuk lebih kepada hubungan yang baik antara pentadbir dengan guru-guru dan juga serta AKP. Jadi bila kita dah berada dalam suasana yang seronok macam tu, tak adalah kita nak risau tentang segi kerja-kerja mereka. Memang kita yakin, guru-guru saya yakin mereka bekerja dengan sangat baik, sangat amanah, sangat ikhlas. Sebab tu saya tak risau, bagilah apa tugasan pun mereka akan buat dengan baik. Tetapi tugasan tersebut bukan kita bagi tinggal, tetapi kita akan bersama dengan mereka, kita akan berada bersama dengan mereka supaya mereka tahu kita berada dengan mereka. Okey, Cikgu Tim. Dan ni Cikgu Syaril telah menjadi pendakwa yang secara halus. Pendakwa sejarah tu. Nak tanya ahli-ahli sidang ada apa soalan lagi ke? Okey, untuk maklumat ahli sidang, link kehadiran telah dikongsikan. Ini buat kali ketiga lah. Terima kasih kepada admin telah kongsikan link kehadiran buat kali ketiga. Cikgu Syaril ada apa-apa nak kongsikan lagi ke? Atau Urseti ada apa nak sampaikan? Okey, setakat ni daripada saya itu saja untuk perkongsian kali ini. Saya rasa saya sebenarnya ditempatkan di sekolah yang dalam keadaan yang cikgu-cikgunya sangat hebat dan saya cuma menumpang kehebatan cikgu-cikgu. Jadi alhamdulillah saya bila menumpang orang yang hebat, saya pun rasa saya kena hebat jugalah. Dan di situlah saya buat sesuatu dan sedikit perkongsian. Kenapa saya banyak masuk pertandingan inovasi? Kenapa? Tujuannya untuk menginspirasikan anak buah saya, guru-guru saya. Kenapa saya masuk pertandingan Malaysia Teacher Prize? Sebab tujuannya bukan selain pada untuk menang 50,000 yang saya nak tu, tetapi sebenarnya saya nak cari duit untuk dana ke sekolah dan juga untuk menginspirasikan cikgu-cikgu bahawa kenapa saya boleh, cikgu-cikgu tak boleh. Jadi cikgu-cikgu saya pun boleh sebenarnya. Jadi saya buat dulu supaya menjadi inspirasi ataupun motivasi kepada cikgu-cikgu saya. Itu tujuan saya masuk ataupun saya buat sesuatu. Bukan kepada kejayaan ataupun untuk diri, tetapi untuk anak buah ataupun anak cikgu-cikgu saya. Jadi di situlah yang saya banyak kalau tengok tadi sumbangan-sumbangan ataupun pencapaian tersebut lebih kepada saya nak jadikan sebagai satu inspirasi kepada cikgu-cikgu saya. Dan saya akan buat apa-apa saja yang boleh memberikan mereka mereka lebih baik daripada saya. Contohnya untuk inovasi kan. Saya galakkan mereka sebelum ni di sekolah ini kurang terlibat dengan inovasi. Mereka buat kajian tindakan, banyak kajian tindakan. Tapi saya push untuk jadikan bahan yang mereka buat itu sebagai inovasi. Dan akhirnya mereka masuk dan berkat mereka masuk pula, malah dapat pula kejayaan sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi ini satu kejayaan demi kejayaan untuk cikgu-cikgu dan persediaan untuk mereka juga untuk permohonan kepada GC ataupun mohon jadi pentadbir. Jadi itu kelebihan yang akan mereka dapat. Bukan pada saya tak adalah. Saya setakat ni je lah, tak nak ke mana dah, itu je. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sebagai pentadbir untuk menggalakkan cikgu-cikgu saya lebih daripada saya lagi. Jadi yang saya rasa itu perkongsian yang dapat saya kongsikan. Jadi saya harap perkongsian untuk hari ini boleh dimanfaatkan oleh cikgu-cikgu buat tambah baik. Tetapi yang pentingnya hasilnya nanti akan memberikan manfaat kepada cikgu kita dan secara tak langsung akan memberikan manfaat yang besar kepada murid-murid kita. Dia akan pergi ke arah itu. Sebab kita kena baiki ataupun kita kena kuatkan tunjang supaya ranting-ranting ataupun daun-daun itu akan jadi lebih kukuh, lebih baik kan. Jadi kita kena mantapkan cikgu kita dulu dari segi jiwa dan rohani mereka dan juga sikap mereka dan akhirnya akan memberikan impak yang baik kepada murid-murid kita. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Syaril. Terima kasih kepada semua hadirin yang ada dalam talian yang sudi meluangkan masa hadir ke program CDL bagi PGB siri kedua. Cikgu T sebagai moderator kali ini ingin merakapkan ucapan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Dr. Amin Senin selaku pengasas CDL serta barisan koordinator CDL
termasuk Dr. Ihsan Ismail selaku koordinator untuk CDL PGB 2023, rakan-rakan PGB yang bakal dan telah memberi sumbangan perkongsian amalan terbaik dalam platform ini. Terima kasih kepada semua peserta yang mengikut siri webinar ilmu pada setiap petang Rabu 3 hingga 4:30 lah. Sekian, terima kasih. Sebelum kita menamatkan sesi perkongsian amalan baik ini, kita jemput semua ahli sidang untuk buka kamera untuk rakaman gambar. Semua ahli boleh bantulah, terutama yang ahli CDL tu. Guru setia pun boleh bantu. Terima kasih. Cuba cara kita buat sekali sama-sama. Okey. Okey, scene yang pertama, senyum. Lagi seterusnya. Okey, terima kasih kepada semua hadirin-hadirat. Kita tamatkan sidang webinar CDL PGB Siri 2 pada petang Rabu ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada Rabu akan datang. Terima kasih. Terima kasih.